Assalamualaikum, hai, nama aku Farhan. Selamat datang ke channel aku. Rasanya dah lama aku tak post video baru. Memandangkan nak masuk tahun 2024 ni, aku rasa aku nak share satu video barulah dekat korang. Jadi untuk video kali ni, aku nak recap sikit apa yang aku buat sepanjang tahun 2023 ni. Dan aku nak kongsikan buku-buku yang aku tak pernah tunjuk dekat korang pada video-video sebelum ni. Ya, kita mulakan dengan recap dululah. So, kepada subscriber lama, mungkin diorang dah tahu dah apa yang aku minat. Jadi apa yang aku nak kongsikan dekat korang ni adalah perkara-perkara yang lebih melibatkan kepada filem lah. Jadi recap 2023 aku ni, aku akan cerita secara ringkas lah. Tak begitu into detail. Aku rasa aku tak berapa aktif untuk beberapa bulan yang pertama, macam bulan Januari, Februari, Mac. Aku rasa aku start aktif buat aktiviti ni masa bulan Mei ke bulan Jun, iaitu aku pergi ke PBAKL, Pesta Buku. Aku dah buat video tentang tu. Jadi kalau korang nak tahu buku apa yang aku beli masa aku pergi ke PBAKL, korang boleh tengok video yang sebelum ni. Lepas tu bulan Jun macam tu aku ada pergi Wayang Budiman. Untuk tahun ni aku dapat pergi Wayang Budiman hanya sekali saja untuk satu filem, iaitu filem Bow Travel. Sorry kalau aku salah sebut. Dia merupakan filem Perancis yang ditayangkan pada tahun 1999. Kalau kepada yang tak tahu, Wayang Budiman ni diorang satu komuniti yang selalunya tayang filem-filem daripada pelbagai negara. So untuk tahun ni aku dapat pergi sekali saja. Aku agak busy sikit. Lepas tu pada bulan Ogos merupakan pertama kali aku nonton IMAX untuk filem Oppenheimer. Satu pengalaman yang baru dan best bagi aku. Ni aku tengok dengan kawan aku Alif. Dan seterusnya pada bulan September aku ada pergi satu pesta rakan muda-mudi. Aku pergi tengok yang bahagian sila panggung oleh Sia. Ni aku ada ajak kawan aku Faiz. Terima kasih kepada member aku sebab teman aku pergi ke program ni. Untuk program sila panggung untuk hari tu aku ada pergi tonton dua buah filem, iaitu filem Matinya Seorang Patriot dengan filem Kaki Bakar. Jadi selepas tayangan dua-dua filem ni dia ada buat macam sesi soal jawab. Dan untuk filem Matinya Seorang Patriot, panel dia ialah Pak Nasir Jani. Kalau filem Kaki Bakar, panel dia Johari Hamid. Tu aku adalah jumpa sekejap dengan Pak Nasir. Lepas tu dengan Johari Hamid ni, dia merupakan seorang pengarah filem dokumentari. So lepas habis program tu aku curi masa dia sikit lah. Aku ada tanya soalan tentang filem dokumentari Malaysia ni macam mana, dan dia jawab soalan-soalan yang aku tanya. Ya, itu je. Pas bulan yang sama aku ada tengok juga, aku ada pergi ke Warung Adri untuk tayangan filem Magic. Kalau kepada yang tak tahu, filem Magic ni dia ada keluar pada bulan November kalau tak silap aku. Masa tu diorang ada buat macam tour satu Malaysia untuk tayangan awal kat tempat-tempat yang terpilih, dan Kuantan merupakan lokasi pertama diorang. So dekat situ diorang ada buat tayangan filem dan ada macam biasa soal sesi jawab antara penonton dengan pengarah filem. So yang datang itu adalah pengarah dia Yasu Tanaka dan dia punya producer B Tanaka. Aku dapatlah cakap sikit dengan Yasu Tanaka, and lebih kepada aku banyak berborak dengan dia punya producer lah, B Tanaka. So B Tanaka tu adalah cerita dia punya cara kerja. Lepas tu dia punya storyboard Yasu Tanaka ni memang tebal-tebal lah. Dan Yasu Tanaka juga dia merupakan pengarah filem untuk filem Nota. So untuk filem Nota pun sama, dia punya storyboard memang tebal dia kata. Sebab dia macam dia tak buat ad-lib. Dia memang 100% atau hampir 100% memang ikut dia punya storyboard. Aku rasa pada akhir bulan September aku ada pergi ke Aswara. Aku dapat berjumpa dengan Pak Hassan. Itu merupakan kali pertama aku jumpa dengan Pak Hassan. Dia cerita dia macam mana aku boleh jumpa dengan Pak Hassan ni. Dia bermula dengan Facebook. So aku ada follow Pak Hassan dekat Facebook. Hari tu dia ada post macam dia nak promote buku yang dia tulis yang akan dikeluarkan akan datang lah, macam pada bulan Disember macam tu kan. So dekat bawah post dia ada komen, dia ada tunjuk gambar buku-buku dia yang sebelum ni. Jadi aku pun komen lah. Aku kata saya dah ada dah buku yang ketiga, lagi dua aku tak ada lagi. Buku ketiga tu adalah buku Pak Hassan tulis, iaitu berkenaan dengan filem-filem Muhammad Khalid. Jadi buku tu aku dah ada. Pak Hassan pun balas komen aku. Dia kata kalau nak buku ni kiranya boleh dapat dari dia lah. So and then after few days ke few weeks aku ada datang turun KL. Aku pun macam
message dia, FB Messenger dia lah, tanya macam mana cara nak dapat dan sebagainya. Dia pun minta nombor telefon aku. Kita orang deal jumpa dekat Aswara. Dekat Aswara lah aku jumpa Pak Hassan Muttalib, minta tanda tangan dia, borak-borak sikit lah. So itu pertama kali aku jumpa dengan Pak Hassan lah. Kepada yang tak tahu, Pak Hassan ni dia merupakan bapa animasi Malaysia. Jadi pada bulan November pula aku ada pergi satu forum ni. Dia punya tajuk dia Forum dan Dialog bersama penggiat filem Malaysia, seni budaya dalam filem. Masa tu dia buat dekat Finas. Tu pertama kali juga aku pergi ke Finas lah. So dia punya panel-panel dia adalah Hassan Muttalib, Ninot Aziz, Al-Jafri, Kabir Bhatia dengan Jason Chong. So dekat situ dia orang mengupas, cari jawapan tentang ke mana seni budaya ni nak dimasukkan ke dalam filem. Kita ada ke seni budaya? Apakah filem Malaysia? Banyaklah persoalan-persoalan yang adanya tak terjawab. Mungkin kena dekat satu sesi dialog yang lain. Dan basically aku macam sesat lah dekat situ. Aku rasa aku satu-satunya orang yang tak berkaitan langsung dalam filem. Aku bukan pelajar filem, aku bukan penulis ke apa ke. Aku memang penonton biasa yang hadir dengar forum dialog tu. Jadi ya, tu satu benda yang macam awkward tapi menarik lah. Oh, dan masa program tu aku ada jumpa dengan salah satu pengarah filem yang datang itu, iaitu Al-Jafri. Aku dah standby bawa buku Mencari Ahmad, siap-siap. Dekat meja dia ada Mansur Putih juga, seorang pengkritik filem. So aku minta dia tanda tangan dan borak-borak sikit lah. Selain tu, aku tahun ni aku banyak gila nonton filem dekat wayang. Kalau macam filem lokal tu adalah dekat 15 filem aku tonton tahun ni. Bermula dengan filem Escape, lakonan Kamal Ali, filem Duan Naga Borok, filem 712, filem Imaginor, filem La Luna. Akhir sekali filem yang aku tengok, filem Abang Adik. Satu filem yang aku rasa macam flawless lah dari segi lakonan, sinematografi, dia punya susunan cerita dia. Satu filem yang tak rugi tonton dekat wayang. Dan aku rasa tu memang filem aku paling suka tahun ni untuk filem lokal Malaysia. Dan kalau kata tentang filem, ada satu filem ni yang aku macam terkilan lah tak dapat tengok, iaitu filem Tiger Strike. Masa tu aku rasa dah nak habis ke? Dah habis baru aku perasan nak dia buat tayangan. Mungkin sebab dia tak buat tayangan dekat, dia tak buat banyak tayangan, dia buat dekat KL tu pun ada tak semua. Aku duduk dekat Kuantan, so memang aku terlepas lah nak tonton filem Tiger Strike tu. So harapnya kalau dia keluar dekat Netflix ke kat mana ke, harapnya dapat tengok lah. Jadi itu sajalah recap aku tahun ni. So kita beralih kepada book haul aku untuk tahun 2023. So, jadi untuk buku pertama, buku Mengapa Saya Tidak Ikut UA oleh Muhammad Shah Ibrahim. Buku ni aku beli masa aku pergi ke Pesta Buku Pahang pada bulan Ogos. Dalam buku ni, penulis berkongsikan kisah penulis dengan UA sepanjang pengenalan diorang, yang pada akhirnya dia tidak ikut UA. Walaupun dia dah follow UA sepanjang zaman, sepanjang diorang kenal, tapi pada akhirnya penulis dia tak ikut pun UA. Jadi kenapa? Jawapannya ada dalam buku ni lah. Beliau merupakan bekas anggota kumpulan puisi bernama Kopratasa, kini menetap di Kuantan, kalau tak silap aku lah. So penulis merupakan sahabat rapat UA yang di mana ramai orang mungkin tidak tahu. Buku ini dia terhasil apabila perjumpaan penulis dengan UA pada suatu malam di mana tercetusnya apabila sebelum kejadian tu penulis ada disuruh oleh arwah Rustam Sani, iaitu merupakan ketua editor ISIS, untuk menulis sebuah buku. Jadi buku yang dia pilih untuk tulis tu adalah buku yang berkaitan dengan kisah-kisah dia dengan UA lah kot. Penulis dia memilih peristiwa-peristiwa yang menarik ataupun penting sepanjang pengenalan penulis dengan UA. Jadi apa-apa perkara yang penulis tahu dan kenal je lah yang dia tulis dalam buku ni. Ya, jadinya korang boleh dapatkan buku ni dekat Dewan Bahasa dan Pustaka kalau korang berminat nak baca lah. Seterusnya buku Master of Cinema tentang Alfred Hitchcock. Pertama kali aku pergi ke Eastlight Bookstore
sorry aku tak tahu nak sebut. Dekat Star Hill, aku beli 2 buah buku. Buku ni Master of Cinema Alfred Hitchcock dengan buku Before Sunrise and Before Sunset. Ya, 2 buah buku ni aku beli kat sana. Jadi kepada yang tak kenal, Alfred Hitchcock ni merupakan salah seorang pengarah yang terkenal lah di dunia sepanjang zaman. Beliau mengarah sebanyak 53 buah filem, bermula daripada silent film sampailah tahun 1970-an. Filem terakhir dia mungkin filem Family Plot pada tahun 1976. Untuk filem Alfred Hitchcock ni aku ada banyak kegemaran. Salah satunya filem Vertigo, Psycho, Rear Window, Rogue, Dial M for Murder. Tu antara salah satu filem yang aku minat lah. Alfred Hitchcock ni dia terkenal dengan filem genre thriller. Yang aku list tadi pun semuanya berkaitan dengan genre thriller. Dalam buku ni dia ada menceritakan kronologi filem-filem Alfred Hitchcock. Lepas tu adalah gambar-gambar dalam production. Banyak gambar. And then ada juga menceritakan cara creative process Alfred Hitchcock ni. Satu buku yang menarik untuk dimiliki lah buku ni kalau korang peminat Alfred Hitchcock. Buku Before Sunrise and Before Sunset, dia merupakan screenplay untuk 2 buah filem yang ditulis oleh Richard Linklater dengan Kim Crescent. Untuk Before Sunrise, kalau Before Sunset pula dia ditulis oleh Richard Linklater juga dan Julie Delpy dan Ethan Hawke. Kenapa aku beli buku ni? Sebabnya aku suka 2 buah filem ni. Tapi aku baru berkesempatan menonton 2 buah filem ni daripada trilogi. Dua-dua filem ni aku tonton hanya sekali saja. Tapi dia punya ingatan aku tu masih lagi macam kira fresh lah. Lebih-lebih lagi untuk filem Before Sunrise. Sebab filem ni dia macam buat aku rasa macam angau bila tonton. Aku rasa macam aku memang into the movie lah. Memang dengar dua orang ni bersembang je sepanjang cerita ni. Filem ni dia macam tak ada plot. Dia memang tunjuk 2 orang karakter berborak daripada pelbagai topik. Topik dia macam tak spesifik dia. Macam cerita pasal ekonomi, pasal politik, pasal peribadi. Macam-macam lah dia orang borak. Tapi kiranya dia orang borak dari pagi sampai malam lah. Sampai malam. Sampai subuh. Dia mengisahkan seorang lelaki bernama Jesse yang berjumpa dengan seorang gadis Perancis yang bernama Celine kalau tak silap aku, dekat Vienna. Jadi diorang ni spend masa bersama sepanjang 1 hari sebelum si Jesse ni nak balik ke US. Itu kalau Before Sunrise lah. Kalau Before Sunset berkisahkan tentang 2 pasangan ni, dia berjumpa balik selepas 9 tahun. Tapi kali ni diorang jumpa dekat Paris. Diorang banyak berborak lah tentang update masing-masing kehidupan diorang. Kalau tak seingat aku, diorang macam lebih kepada macam cerita kalau diorang ni ikut perasaan diorang, mungkin si Jesse ni tak balik, apa yang berlaku. Mungkin diorang ada anak ke, diorang kahwin ke dan sebagainya. Buku ni dia screenplay je lah. Dia dua-dua screenplay, full screenplay untuk 2 buah filem. Satu buku yang aku tak sabar nak baca lah, tak lama lagi. Seterusnya, buku Malaysian Cinema in a Bottle, A Century and a Bit More of Wayang by Hassan Abdul Muttalib. 2 buah buku aku beli dengan Pak Hassan dekat Aswara masa aku jumpa dia. Satu lagi dah From Mouse Deer to Mouse, 70 Years of Malaysian Animation. So aku dah cerita tadi macam mana aku jumpa dengan Pak Hassan. Bagi aku, buku ni kena ada pada semua orang. Maksud aku, semua orang dalam industri filem, lagi-lagi pelajar filem, kena ada buku ni. Sebab buku ni dia macam merupakan satu buku yang sesuai dijadikan buku rujukan yang bagus, yang elok kalau nak mempelajari sejarah filem Malaysia. Jadi sebelum kita nak kenal siapa tu Truffaut ke Godard ke Akira Kurosawa ke apa ke, Quentin Tarantino, lepas tu Martin Scorsese, aku rasa kita pun kena kenal dulu siapa pengarah filem kita, macam mana filem-filem kita dibuat ke, apa proses dia ke, apa kejatuhan dia, macam mana kita naik balik dan sebagainya. Jadi aku rasa penting sebab kita Malaysia kita kena tahulah
Kalau bukan kita, siapa lagi kan? So, buku ni sangat sesuai dijadikan rujukan untuk mempelajari sejarah filem Malaysia. Terusnya, From Mouse Dear to Mouse, buku kedua Pak Hassan, yang aku rasa merupakan buku kedua tulisan penuh Pak Hassan. Buku ni kalau tak silap aku, dia ada 1000 kopi saja. Dia katalah dalam ni limited edition. Aku merupakan buku yang ke-885. Ya, buku ni agak tebal dan dia hardcover. Kalau kat sini korang boleh nampak lah. Ni mat gelap. Lepas tu Upin Ipin, ni Sang Kacil dan Buaya, Ejen Ali, Bobo Boy. Dalam buku ni dia ada 12 bab. Seperti mana yang korang nampak dekat tajuk dia, 70 Years of Malaysian Animation ni. Itulah buku ni, dia mendedahkan sejarah animasi lokal, macam mana filem animasi ni bermula dan berkembang sepanjang 70 tahun. Bagaimana dia bermula dengan cara melukis tangan sampailah ke fasa menggunakan teknologi komputer. Kalau tak silap aku lah, dia ada cerita semua tu. Bermula dengan animasi pendek hikayat Sang Kacil hinggalah ke animasi seperti Ejen Ali, ke Bobo Boy, Upin Ipin dan sebagainya. So dalam buku ni dia fokus kepada cara-cara proses membuat animasi hinggalah cara-cara menulis storytelling yang betul dan menarik, yang boleh menarik perhatian penonton. Jadi sangat sesuai untuk anak-anak muda yang minat dengan animasi, terutama pelajar animasi lah. Kena ada buku ni bagi aku. Ya. So buku yang seterusnya adalah A Guide for Cinephiles and Movie Addicts, Selected Writing on Film and Animation oleh Hassan Muttalib. So aku beli buku ni semasa aku pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Dia merupakan buku paling buku latest Pak Hassan lah. So dia lebih tebal sikit daripada buku yang pertama, dan dalam buku ni dia ada terdapat 35 bab yang ditulis oleh Pak Hassan dari tahun 2006 hingga 2022. So dalam buku ni dia ada dua bahagian, iaitu bahagian sinema dengan bahagian filem review. So kalau untuk bahagian pertama tu, dia menceritakan sejarah filem Malaysia dan Singapura daripada filem masa zaman filem Melayu klasik. Lepas tu dia masuk ke zaman 70-an, 80-an, zaman kejatuhan filem Malaysia, zaman macam nak naik Malaysia New Wave. Masa tu ada Yasmin Ahmad, masa tu kan, zaman-zaman tu. Lepas tu zaman filem Millennium, director Millennium, zaman digital, dah mula digital, filem macam Hanyut, Daulat Nota dekat sini. Bahagian kedua pula dia lebih kepada review filem dari sudut naratif filem, dokumentari dan animasi dari pelbagai negara. Kalau kat sini dia ada tulis dari filem Malaysia, Singapura, Hong Kong, Japan, France, Germany, Bulgaria, tu US. Pak Hassan dia mengharapkan lah buku ni dapat memberi inspirasi kepada pelajar filem, arah muda, supaya, dan juga peminat filem lah, agar kalau bila kita nonton satu filem tu, kita akan menonton dengan lebih kritis, bukan sekadar macam buang masa atau escapism, tapi kita tonton filem tu ada maksud yang kita boleh tangkap, maksud tersirat. So bila baca buku ni, mungkin kita akan lebih cara-cara nak tahu bahasa filem. Ya, itulah salah satu buku yang aku rasa penting dan bagus kalau ada kita baca. Jadi itu saja recap dan book haul aku untuk tahun 2023. Aku akan cuba buat video lebih kerap pada tahun 2024. Terima kasih kepada yang menonton sehingga habis. Aku harap korang diberi kesihatan yang sihat. Oh ya, korang boleh komen dekat bawah buku-buku yang menarik yang korang baca pada tahun ni, ataupun korang punya recap lah, apa yang benda-benda menarik berlaku pada korang pada tahun 2023. Ya, itu saja. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.